Pagi, salam sejahtera. Akhirnya, Daim sendiri buat pengakuan paling mengejutkan Malaysia. Tidak tahan lagi dengan serangan demi serangan berkaitan dengan isu dan siasatan membabitkan dakwaan rasuah kepada Daim Zainuddin, dan baru-baru ini SPRM juga telah memanggil dan merakam keterangan daripada keluarga Daim termasuk isteri dan anak-anaknya. Akhirnya Daim tampil sendiri membuat pengakuan yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Daim mengakui bahawa beliau mempunyai nilai aset berjumlah lebih 50 bilion jika kekal dalam perniagaan. Wah, makna kata, kalau Daim terus kekal dalam perniagaan, katanya, dia akan ada 50 bilion. 50 bilion agak-agak boleh masuk ke orang top 10 terkaya di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pengakuan ini amat mengejutkan kita semua. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin berkata, beliau merupakan ahli perniagaan yang berjaya dengan memiliki aset-aset dan hartanah melalui aktiviti perniagaan yang sah sebelum terlibat dalam kancah politik. Daim atau nama sebenarnya Sheikh Abdul Daim Zainuddin berkata, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cairnya miliknya sahaja akan bernilai lebih 50 bilion ringgit. Sebelum menyertai politik dan memegang jawatan awam, saya merupakan seorang ahli perniagaan yang agak berjaya dan kaya. Keputusan saya menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, kata beliau. Ini pengakuan beliau yang paling menyayat hati, simpati kita dan juga mengejutkan. Apabila Daim kata, apabila beliau menyertai perkhidmatan kepada negara, ianya telah pun mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada dirinya dan keluarganya. Katanya menerusi afidavit sokongan yang difailkan pada 10 Januari lepas. Afidavit sokongan itu difailkan bersama permohonan Daim dan ahli keluarganya bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar siasatan yang dijalankan terhadap mereka oleh SPRM. Menurut Daim lagi, pada atau sekitar 1969, beliau mencaburi bidang perniagaan yang diasaskan bersama rakan kongsi lain, iaitu sebuah syarikat pembangunan tanah dikenali sebagai Syarikat Maluri Sdn Berhad. Katanya, syarikat itu iaitu Maluri bertanggungjawab membangunkan perbandaran yang dikenali sebagai Taman Maluri dan Taman Bukit Maluri di Kuala Lumpur. Dengan penilaian hari ini bernilai lebih daripada 26 bilion ringgit. Saya juga merupakan pemilik Malaysian Friends Bank dan kemudian UMBC kini RHB. Saya juga mempunyai kawalan serta kepentingan dalam banyak syarikat induk seperti Sime UEP, Sime Darby sekarang, Gatri, TV3, Maybank, Consplan, Cold Storage dan Nestle Malaysia. Sebanyak 10% kepentingan saya dalam Nestle Malaysia hari ini bernilai kira-kira 3 bilion, katanya menerusi afidavit itu. Pada 10 Januari, Daim 85 tahun dan istrinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid 66 serta 4 anak mereka iaitu Asnida 62, Muhammad Wira Adani 45, Muhammad Amir Zainuddin 28 dan Muhammad Amin Zainuddin 25 serta Ilham Towers dan Berhad selaku pemohon memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman dengan menamakan SPRM dan pendakwa raya selaku responden pertama hingga kedua. Dalam permohonan itu, pemohon berkata pada 30 Disember 2023, SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa siasatan terhadap Daim telah dibuka berdasarkan maklumat daripada Pandora Papers. Menurut Daim, Pandora Papers adalah fail sulit yang tersebar pada tahun 2021 yang mendedahkan
Nama pemilik syarikat luar pesisir aset dan akaun bank di luar negara yang di luar bidang kuasa Malaysia. Namun beliau mendakwa fail terbabit tidak menyatakan sebarang kesalahan dilakukan olehnya dan keluarganya. Oleh itu, mereka antara lainnya memohon satu perintah antaranya supaya SPRM dan pegawainya membatalkan semua penyiasatan yang dimulakan terhadap mereka sejak Februari 2023 sehingga kini dan membatalkan semua notis yang dikeluarkan oleh SPRM. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini. Ada yang mengatakan bahawa kalau boleh guna banyaknya duit, kata mereka. 50 bilion itu sangat-sangat banyak, kata seorang netizen. Jika saya invest 10 juta, I lebih hebat dari Elon Musk, kata beliau. Ada seorang lagi kata, Dr. M selalu kata Melayu miskin dan tahu berniaga. Itu Dr. M kata I love CCP. Banyak kali dululah sampai ada Tun Mahathir kata Melayu mudah lupa. Masih ingat lagi? Saudara-saudara sekalian, itulah pengakuan daripada Daim Zainuddin berkaitan isu siasatan SPRM terhadap dirinya. Apabila akhirnya dia mengakui bahawa aset saya bernilai lebih 50 bilion ringgit jika kekal dalam perniagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, identiti yang menyerang dan membakar rumah Eng akhirnya didedahkan. Tidak sangka, ini orangnya yang mengejutkan kita. Saudara-saudara sekalian, akhirnya polis mendedahkan, telah pun menangkap lelaki berusia 30-an di Shah Alam membabitkan serangan rumah yang menyebabkan kebakaran terhadap rumah Nge. Polis menangkap seorang lelaki 30-an susulan insiden serangan bom botol terhadap rumah anggota parlimen beruas Nge Koham. Tangkapan dibuat pada jam 4 pagi tadi di Shah Alam, Selangor. Tangkapan berumur dalam lingkungan 30-an dan tidak mempunyai rekod jenayah lampau sebelum ini, kata Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan. Serangan awal pagi semalam itu merosakkan 3 buah kereta Nge, termasuk sebuah Mercedes-Benz dan bumbung anjung rumahnya. Nge yang ketika itu sedang tidur terselamat selepas dikejutkan oleh orang yang lalu lalang yang membunyikan loceng rumahnya. Pemimpin DAP itu memaafkan penyerangnya tetapi menuding jari kepada Perikatan Nasional yang didakwa mengapi-apikan orang membencinya. Nge sebelum ini dilanda kontroversi selepas menyarankan pakar bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji perundangan syariah. Setelah bantahan meluas, dia bagaimanapun memohon maaf dan menarik balik cadangan itu. Menjelaskan tidak berniat untuk campur tangan dalam hal ehwal Islam, Nge berkata dia cuma mahu memastikan semua pandangan diambil kira kerana menjangkakan proses itu melibatkan pindaan perlembagaan. Dia juga katanya tidak tahu bahawa jawatan kuasa khas tersebut telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sementara itu, dalam kenyataan petang tadi, Yusri berkata individu itu kini direman 5 hari untuk siasatan lanjut. Sehubungan dengan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai sehingga 14 tahun dan hendaklah juga dikenakan denda, kata Hassan. Yusri juga mendedahkan 2 buah telefon bimbit turut dirampas.
Pihak berkuasa juga meminta bantuan orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan insiden itu kepada pegawai penyiasat ASP Muhammad Azhalan Abdul Karim. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah harap tangkapan yang tepat kerana keganasan dan pelampau begini yang cuba membunuh dan mengancam kerana perbezaan pandangan politik dan agama tidak boleh dibiarkan bermaharajalela di negara kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama, kata anak JB. Black Hawk 5137 kata, Alhamdulillah, tahniah kepada PDRM. Dari awal kes berkenaan, saya memang sangat yakin PDRM yang terkenal dengan kecekapan mereka mampu menangkap pelaku. Tahniah PDRM terbaik, kata Black Hawk. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.